Hello, Assalamualaikum. Selamat datang ke podcast Sirim 2022. Hari ini podcast kita ada ramai, ada 3 orang di sini. Kita bersama dengan saya, Amalia ada sini dan juga tetamu jemputan kita iaitu Dr. Rohaya bin Mak Zain atau Muhammad Zain? Mak Zain. Mak Zain, okey. Alright, podcast hari ini kita bertuah sebab kita dapat jemput salah seorang kita punya pakar dalam mencipta barangan baru, iaitu barangan baru lah Amalia. Mencipta teknologi teknologi berasaskan renewable energy. Ataupun membangunkan, bukan tenaga mencipta, baru. membangunkan Tenaga sistem. boleh diperbaharui. Okey. Alright, doktor. Soalan pertama saya. Ya, Doktor, dah apa soalan khabar? pertama dah. Doktor apa khabar? Alhamdulillah, Okey. sihat. Soalan susah dah habis. Sekarang kita tanya. Okey doktor. Hari ni saya dengan Amalia berbesar hatilah sebab kita dapat jumpa doktor. Okey. So untuk secara ringkas je, doktor boleh cerita tak latar belakang doktor dia, menjadi seorang penyelidik, terutamanya bila doktor menjadi penyelidik untuk membangunkan tenaga baru. Okey. Terima kasih kerana menjemput saya pada podcast kali ini. Terima kasih Arif, terima kasih Amalia. Okey, sedikit latar belakang saya. Saya memulakan kerjaya saya sebagai jurutera alam sekitar di sebuah syarikat swasta selama 2 tahun untuk yang melibatkan pembangunan sistem rawatan air. Okey, di situlah bermulanya lah. Dan kemudian saya mula bekerja di Sirim sebagai penyelidik dan sekarang saya adalah konsultan lah. Dan saya di dalam bidang pengurusan tenaga dan juga tenaga diperbaharui. So basically dalam sepanjang perkhidmatan saya dekat Sirim ni, saya dapat banyaklah manfaat dari segi pengalaman lah. Saya telah melibatkan diri dalam beberapa projek antara usaha-sama kerajaan Malaysia dengan kerajaan luar seperti Denmark, Japan dan juga European Commission dalam bidang dalam bidang cleaner productions dan juga combined heat power system ataupun cogeneration. In terms of consultancy pula, saya banyak terlibat dalam projek-projek yang melibatkan solar thermal system untuk hot water dan juga untuk proses pengeringan. Dan di samping itu untuk solar PV juga. Solar PV untuk menghasilkan electricity lah. Dari situlah kita mendapat idea untuk membangunkan sistem ini berdasarkan pengalaman yang kita ada sepanjang saya bekerja di Sirim. So maknanya penyelidikan doktor ni bukan tertumpu dalam negara tetapi dah keluar bersama dengan Euro. Kami start dengan menimba pengalaman daripada sebab usaha sama biasanya kita menimba pengalaman daripada luar untuk capacity building. Okay. And then baru kita cuba membangunkan base apa yang kita pelajari lah. Macam tadi doktor, sorry Arif, macam tadi doktor kata doktor punya latar belakang dalam bidang pengurusan air kan. So boleh doktor kembangkan sikit tak dari segi pengurusan air macam mana sehingga kepada projek yang terbaru doktor telah bangunkan di tak silap saya di sebuah pulau kecil di Semporna. Okey, pengalaman saya dalam water treatment ni semasa di company swasta, basically kami membangunkan reka bentuk sistem rawatan air. Tapi pada masa itu adalah lebih kepada wastewater daripada industri. Jadi kami telah pergi berbagai industri dan melihat kualiti air dan bagaimana kami membersihkannya sebelum ia dihantar balik ke sungai lah. Dia melibatkan beberapa proses utama. Dan dari situ kita tahu biasanya bila water treatment ni ia memerlukan beberapa komponen utama seperti pada awalnya kita panggil pre-treatment, rawatan awal, dan kemudian apa rawatan ataupun proses utama dia dan diikuti dengan post-treatment. So dari situ kita membangunkan sistem yang kita ada di Pulau Semangkat. Okey doktor. Tadi Amalia ada sebut yang ada satu sistem yang baru doktor bangunkan. Amalia perasan tak itu kita ada tengok satu dokumentari di RTM. Apa nama sistem tu Amalia? Saya tak apa ingat apa nama sistem tu. Tapi yang saya ingat lah dekat dokumentari tu ialah Dr. Rohaya nampak sangat cantik dalam dokumentari tu. Betul, saya setuju. Tapi yang saya faham. Alah, tak ada duduk kecil lah. Tapi saya faham dokumentari tu ialah Dr. Rohaya mewakili Sirim dan tim doktor bantu penduduk di kawasan tu yang tak dapat dah lama almost 40 years diorang tak dapat bekalan air bersih. So boleh doktor terangkan lebih lanjut.
Okey. Boleh lanjut berkenaan dengan sistem tu ke atau apakah permasalahan sistem je? Permasalahannya Dia kan juga kemudian sistem. dengan apa Okey. yang solution yang Sirim berikan. Okey. Seperti yang saya maklumkan di dalam dokumentari RTM tu, penduduk di Pulau Sebangkat ni telah lama berada di situ dan mereka rata-ratanya adalah golongan nelayan ataupun penanam rumput laut. Okey. Dan kita perlu faham di Sabah, Tun Marin Sakaran yang berdekatan dengan Pulau Sebangkat adalah merupakan kawasan penanam rumpai laut yang terbesar, dan Sabah sendiri telah mandatkan bahawa rumpai laut adalah satu komoditi yang penting untuk pembangunan ekonomi di Sabah. Bagaimanapun industri rumpai laut ni tidak dapat berkembang dengan baik. Ia disebabkan ada satu saja masalah yang besar, iaitu susah untuk kita retain ataupun tetapkan penduduk ni untuk stay di situ. Sebab kita perlu ingat bila penanam rumpai laut ia perlu dijalankan di tengah laut. Dan tanpa air bersih tidak ramai yang ingin menjadikan pekerjaan rumpai laut ni sebagai kerjaya mereka. Jadi bila hasil perbincangan saya dengan wakil Persatuan Nelayan Kawasan Semporna, beliau telah maklumkan bahawa air bersih adalah merupakan punca utama kenapa industri ini tidak berkembang. Jadi makanya dia menyatakan sama ada Sirim telah mempunyai sistem untuk membantu mendapatkan air bersih. Jadi kami telah membangunkan satu sistem air bersih atau penyahgaraman daripada air laut kepada air bersih. Tapi perlu saya maklumkan di sini, sistem bila kita bercakap tentang rawatan air laut kepada air bersih, reverse osmosis ataupun osmosis sonsam merupakan satu teknologi yang kebiasaan orang guna. Ia telah lama berada di pasaran dan meluas digunakan serata dunia. Jadi sistem ni bukanlah satu benda yang baru, tetapi berdasarkan daripada permasalahan kita dan kedudukan pulau itu di mana dia tiada bekalan elektrik, dan kita perlu tahu RO sistem memerlukan elektrik untuk beroperasi. Jadi kami telah bangunkan sistem bersepadu di mana RO ini digandingkan dengan solar power system, dan solar ini dibantu juga dengan bateri untuk storage apabila masa-masa memerlukan. Jadi ia adalah combination sistem solar PV dan juga RO system. Okey. Saya bercakap berkenaan sistem tu kan. Bagaimana projek ni sebenarnya bermula di Pulau Sebangkat tu? Adakah kita pilih ataupun adakah ada permohonan daripada pihak mana-mana untuk kita bangunkan sistem tu kat sini? Seperti yang saya maklumkan tadi, wakil daripada Persatuan Nelayan Kawasan Semporna meminta kami untuk mendapatkan sistem itu. Dan of course lah, bila kita dapat maklumat ni, kita pergi ke kawasan tu dulu, kita dapatkan maklumat yang berkaitan, jalankan sedikit kajian dan baru kita bangunkan kertas cadangan. Dan kertas cadangan ini kita maklumkan, kita dapatkan hantar permohonan kepada Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi untuk approval lah. Dan alhamdulillah ia approve dan kita bangunkan sistem tu di situ. Arif, imagine kita lahir-lahir kita dah ada air kan. Saya rasa kita semua sini lahir betul. Memang dah ada air, tapi bila saya tengok slot dokumentari tu memang nampak sendirilah betapa susahnya atau diorang sangat hargai air yang mereka terima. Sebab saya tengok ada satu scene tu, dia sangat bersyukur lah sebab saya tengok dia tiap hari berulang alik. Dalam masa tengok tu dia berulang alik everyday daripada pulau tu ke tanah ke Pekan Semporna untuk membeli air bersih. Bergelen-gelen untuk keperluan harian. Dan mereka lakukan benda tu hampir setiap hari sepanjang hampir 40 tahun tak salah saya. Dan saya tengok penduduk tu bila dapat sistem ni, dia sangat bersyukur. Dan saya juga tengok apabila ramai yang menikmati diisi air dalam tu, saya rasa macam saya pun seronok nak tengok. Tapi doktor ni secara peribadi, orang yang mengetuai sebagai project leader untuk sistem ni, apa perasaan doktor apabila doktor tengok diorang ni ambil air, happy, siap dah boleh mandi dah. Saya tengok kat situ kan, dia boleh mandi tu. Maknanya diorang punya hidup ni dah berubah 360 darjah. So perasaan doktor sebagai project leader untuk pasukan daripada Sirim khasnya ni, apa perasaan doktor selepas
kiranya berjaya untuk kita Selesaikan selesaikan masalah mereka. Macam Arif kata tadi kan, penduduk kampung perlu berulang-alik untuk membeli air bersih di pekan berhampiran sempurna dan kadarnya agak tinggi dalam RM1 per 10 liter. Jadi bayangkanlah penduduk ni adalah golongan miskin B40 dan memang tidak mampu. Jadi apabila kita memberikan sistem ni, memang sangat bersyukurlah. Sebelum ini kalau kehidupan harian mereka, dia hanya beli air tu dalam kadar yang sangat sikit sebab kos yang tinggi. Jadi mereka hanya gunakan air ni untuk tujuan memasak atau minum ataupun bilasan terakhir apabila mandi, selepas mandi dengan air laut kan. Jadi dengan adanya sistem ini, satu dia dapat mengurangkan kos sara hidup mereka atau memtingkatkanlah kos sara hidup mereka dengan tidak perlu membeli air lagi, dan kita boleh nampaklah aktiviti-aktiviti di kawasan tu lebih lancar. Dan perasaan saya apabila kita letakkan sistem tu di situ, kita bangunkan sistem tu di situ, kita boleh nampaklah perasaan gembira, bersyukurnya mereka. Dan begitu juga perasaan saya. Saya berasa sangat bersyukur. Alhamdulillah sangat sebab sistem ni berjaya dibangunkan. Dan of course lah, kalau kita tengok antara muka-muka yang ceria lah kita nampak di situ adalah kanak-kanak. Betul. Kanak-kanak sangat gembira, dan itu adalah sangat penting bagi saya sebab kanak-kanak ni mereka adalah golongan yang sangat berisiko kalau tidak mendapat air bersih. Betul. Saya bersyukurlah perasaan saya. Kita tahu dalam, kita semua sekarang ni dah biasa dengar Sustainable Development Goal tu. So salah satu dalam goal tu ialah, yang saya ingat lah, is dapat Clean water. Clean drinking water and sanitation. So projek ni somehow bagi saya memang kena sangatlah dengan goal yang ada dalam SDG tu. Betul. So saya ada baca satu artikel ni berkenaan dengan this particular goal ni lah, yang clean drinking water dengan sanitation ni. Salah satunya yang United Nations nyatakan dekat dalam dia punya objektif goal ni ialah untuk pastikan bila diorang ni dapat air bersih, sanitation dan dapat minum air yang bersih, akan kurangkan diorang stres. Betul. Budak-budak boleh fokus on their study dan aktiviti-aktiviti yang elok yang lain. So what do you think, Doktor? Doktor rasa adakah itu berlaku kepada penduduk-penduduk di Sebangkat, Pulau Sebangkat ni? Sebelum Doktor jawab, Amalia kata boleh kurangkan stres kan? Memang kurangkan stres lah. Dah tak payah ulang alik, naik sebut 20 minit. Sebab agak stressful Ya, lah. agak stressful Baru betul. pagi je aku dah kena pergi ambil air ni. So maknanya nak bawa bergeleng-geleng. Air bukan ringan, Doktor. Air berat. Betul. Tak ada air kat sini pun. Kita baru 3 hari tak ada air, nak angkat daripada tingkat 1 ke tingkat atas pun kita dah penat. Doktor bayangkan nak naik bot tiap hari. So what do you think, Doktor? Adakah memang capai apa yang United Nations punya objektif tu? Sebelum saya jawab soalan tu, saya nak explain dulu. Bila kita buat proposal ni, kita ada 2 target. Sebab dalam proposal tu sendiri, dia ada beberapa nexus yang perlu kita meet lah. Saya dalam proposal tu, kita prepare untuk meet 2 nexus tu, iaitu energy dan juga clean water. So apa yang Emilia cakap tadi tu betul lah dari segi SDG untuk water, clean water and sanitization kan. Tapi seperti yang tadi soalannya apa, lupa lah pula. Saya baca kat artikel tu, bila ya betul. air bersih, dia punya Betul. mental health pun at a good state. Betul. Memang kita nampak lah benda tu adalah satu benda yang betul, sebab selepas kita letakkan sistem tu, install sistem tu di situ, dan kita datang tengok, sebelum tu kawasan tu sangat sunyi, semua orang duduk di dalam rumah. Sekarang ni kita boleh nampak orang dah start bercucuk tanam di kawasan situ. Orang dah berborak-borak, hanging around dengan members kan. And then bila kita nampak kanak-kanak dah bermain di luar, dan juga kita boleh nampak yang diorang dah start tanam pokok di kawasan itu, buat pokok bunga. So itu adalah satu benda yang intangible effect lah kita nampak. Selalu kita nampak bila kita buat proposal tu, kita nampak nak kurangkan kos air saja kan. Tapi itu adalah benda-benda sampingan yang kita nampak. Dan sekarang ni program masyarakat seperti kelas ceramah, mengaji semua dah start diadakan. NGO banyak datang ke sana NGO lah dah buat start datang. aktiviti kemasyarakatan. Betul. Ya, sebab dah ada kemudahan-kemudahan macam air bersih kan. In fact, diorang pun ada di pulau tu. Kalau Betul. sebelum ni, pulau tu
kosong Betul. Agak sukar kalau Agak tiada air sukar. bersih untuk kita layan tetamu kan, tak ada air agak sukar kan. Jadi betul lah statement saya mengatakan kalau sistem ni dah ada kat dalam pulau tu, kehidupan kat pulau Lebih tu dah ceria. berubah. Ya, lebih So ceria. okay, sekarang di pulau tu, okay, diorang dah dapat kemudahan ni semua, kita nampak positive outcome ni semua. Adakah melalui sistem ni juga limpahan kebaikan ni dapat dapat kepada orang lain ke? Komen doktor. Okey, yang berdasarkan apa yang kita lihat lah selepas projek ni kita siapkan, kita dapati satulah peluang pekerjaan. Peluang pekerjaan kepada penduduk. Sebab sebelum ni industri tu agak kurang memberansangkan. So dia dah mula berkembang. Jadi lebih ramai pengusaha di situ untuk mengambil penduduk kampung sebagai pekerja. Dan selain tu kita boleh nampak lah mungkin pengusaha rumput laut ni pun agak kreatif memandangkan dia berada di kawasan tengah laut kan. Jadi dia tengah bangunkan resort. Beberapa resort. So kita boleh nampak lah ada 2-3 resort dah start dibangunkan, dan itu juga menyumbang kepada peluang pekerjaan kepada penduduk di situ lah. Peningkatan ekonomi. Ya, betul. Tapi kalau Amalia pernah pergi, kalau doktor dah memang confirm lah pernah pergi kan, sebab doktor ketua projek kat situ. Kalau Amalia pernah pergi Sepuna tu, di sekeliling Taman Tun Sakaran tu, memang cantik. So dengan adanya sistem ni yang dapat bekal air bersih, maknanya kalau resort tu ada, kita boleh pergi ni. Doktor kena jemput kita pergi ni. Boleh. Pack your swimsuit. Boleh. Kita tunggu doktor punya jemputan je. Okey doktor. Kita dah kira macam saya boleh katakan dah berjaya untuk kita pasangkan di Pulau Semangkat ni. Apa next? Perancangan seterusnya doktor untuk bawa mesin ni ada dalam perancangan ke untuk bawa ke mana-mana? Okey. Setakat ni kita dah prepare lah beberapa proposal untuk kita submit lah kepada agensi tertentu. Dan of course lah kita tahu kalau di Sabah terutamanya, Sabah ni mempunyai banyak pulau yang agak remote dan tiada bekalan air bersih dan juga elektrik. So saya nampak Sabah adalah merupakan salah satu negeri yang sangat memerlukan sistem ni. Jadi tapi perlu kita ingatkan juga, walaupun hanya di Sabah, kita perlu ingat juga di kawasan lain juga memerlukan sistem yang sama. Mungkin kalau di Semenanjung mungkin Pulau Tioman, pulau-pulau tertentu. Jadi saya menyerulah kepada saya menyeru kepada badan-badan NGO, kepada agensi kerajaan dan juga yang berkanun ataupun swasta yang berminat untuk membangunkan sistem ni di kawasan-kawasan yang memerlukan, untuk menghubungi SIRIM untuk kita discuss further untuk bangunkan sistem ni. Saja. Doktor, kita dah bercakap banyak lah pasal sistem ni. Saya nak tanya doktor lah, ini peribadi lah, saya tanya sikit sepanjang ini bukan soal kahwin tak kahwin, doktor dah kahwin ya? Dah kahwin. Sepanjang doktor bergelar sebagai penyelidik ni, apa satu kenangan yang doktor tak boleh lupa sampai sekarang ni? Kira macam ada accident ke, berkaitan dengan projek ke? Apa-apa projek lah. Apa-apa projek. Saya rasa projek ni yang paling impact paling besar berbanding dengan projek-projek yang lain, sebab projek-projek saya yang lain adalah lebih kepada projek dengan industri, bukannya sosio macam ni kan. Direct kepada humanity. Jadi projek ni yang paling terkesan lah. Apatah lagi melihat bagaimana orang-orang yang tidak pernah dapat air bersih dapat air bersih. So itu adalah satu benda yang saya tak boleh nak imagine lah. Dan sebab sangat gembira. Air ni kan khazanah negara. Betul. Khazanah alam. Yang mana hak setiap manusia untuk kita mendapatkan air bersih. Betul. Saya rasa Amalia pun setuju. Betul. Kita kan orang Shah Alam, kita tahu kalau tak ada air macam mana. Bila cakap pasal tu, saya rasa dalam dokumentari tu ada satu scene, doktor kata dia bersyukur dia lahir dekat bandar. So that bila dia dapat tolong masyarakat yang tak dapat akses air bersih ni, saya satu kepuasan lah. Satu kepuasan yang amat lah. Macam saya pun personally lah kan, saya di SIRIM ni memang banyak juga involved dengan dengan tak adalah buat projek tu, tapi involved dengan all the success story yang SIRIM pernah bangunkan semua. So dalam tempoh saya berkhidmat di SIRIM ni, memang projek ni bila saya baca dan bila saya tengok dokumentari tu,
memang meninggalkan kesan lah. Betul. Kesan dalaman lah dekat diri saya. In fact masa saya tengok dokumentari tu macam keluar goosebump pun ada. Lebih-lebih lagi bila sebab dia kena mengenai dengan manusia. Betul. Tau. Keperluan manusia tu Yes. kita dapat, tapi kita tak tahu ada setengah orang di some of the places tu memang tak dapat apa yang kita dapat. Betul, sebab saya ada tengok gambar di social media Sirim juga. Gambar tu dia ambil oleh kita punya fotografer, Cik Alif. Dia ambil capture moment tu memang cantik lah. Dan saya ada berbincang dengan Cik Abdul Rahman lah. Perkataan ni dia pun setuju memang benda ni sangat beri manfaat yang sangat besar lah, saya boleh katakan. So saya sebagai saya masih baru lagi di sini, saya baru je kerja sini baru 5 tahun. So saya sebagai orang yang baru di sini, saya haraplah macam tim doktor dan juga tim researcher yang lain boleh lagi bangunkan inovasi yang fokus terutamanya kepada projek community yang boleh betul. memanfaatkan People centric. Sesuatu community. Kita tak lupakan industri. Betul. Industri kita memang kena Kita tolong. tolong. Tapi at the same time masyarakat tu pun kita kena bantu juga. But this project memang agak impactful juga kepada diri saya jugalah. Saya ni baru baca. Baru tengok doktor ni daripada A sampai Z. From A to Z dia buat semua tu. Kita faham lah kenapa projek ni doktor dah kerja senior 20 years ada. Almost 20 ni yang memang impactful untuk doktor. Yang mana yang tengah tengok dan dengar podcast kita ni berkenaan dokumentari yang saya dengan Amalia dengan doktor bercakap ni, iaitu Rona Sabah ya Amalia. Betul. Kalau nak tengok dokumentari tu boleh tengok kat RTM Klik kalau tak salah saya. Ataupun boleh mungkin nanti kita boleh kita akan bagi link lah untuk tengok apa yang kita orang cakap tu. You all sendiri boleh tengok kat situ, yang mana bagaimana Amalia kata dia dapat goosebump semua tu. Kalau saya buat macam mana boleh? Klik atas ni. Boleh. Boleh Boleh klik atas ni. So nanti Arif kena buat insert lah. Nanti kita cuba buat Nanti lah. Arif insert atas, klik atas ni Tak apa saya cakap, tengok kat deskripsi kat bawah dia. Sebab kadang-kadang klik kat atas tu tak tahu muncul kat mana. Okey. Saya rasa kita dah bercakap banyak berkenaan dengan ni. Saya pun nak ucapkan terima kasih kepada doktor sebagai tetamu kita. Saya dengan Amalia berterima kasih lah sebab datang ke podcast kita pada hari ini untuk bercakap berkenaan dengan sistem penyahgeraman air laut ni ataupun dalam bahasa Inggerisnya apa doktor? Solar powered desalination system. Okey, nampak tak lancar. Okey, terima kasih kepada semua yang menonton dan mendengar. Kalau nak tengok podcast kita, apa yang kita bincangkan pada hari ini, boleh cek dekat YouTube kita. Siapa yang nak dengar boleh cek kat Spotify kita, Podcast Sirim. Dan kita akan letakkan link yang apa yang Amalia cakap tu kat bawah nanti, kat deskripsi. Dan jangan lupa like, share dan subscribe social media Sirim Berhad. Nanti share je. Okey, semua Sirim Berhad je. Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube semua Sirim Berhad. Sampai kita jumpa lagi. Terima kasih doktor dengan Amalia. Terima kasih, doktor. Okey, bye-bye. Bye. Bye.